Kenapa Nabi istighfar? Dia kan buat dosa. Solat pula, solat berdosa kah? Solat berdosa kah? Zina berdosa. Minum arak berdosa. Main judi berdosa. Lepas tikan nama ekor, astagfirullahalazim, patut lah juga. Patut lah tu, memang wajib pun. Lepas minum arak, istighfar, memang patut. Lepas solat, istighfar. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, nak cerita, walaupun kita solat, di dalam solat itu mungkin kita buat salah. Mungkin rukuk tak betul, sujud tak betul, takbir tak betul, baca Fatihah tak betul, mungkin. Ataupun hati kita duk marah ke Tok Imam. Tok Imam ni baca panjang-panjang. Lepas pergi salam, astagfirullahalazim, silap aku tadi. Marah Tok Imam. Rupanya nak jadi pak mentua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Munyatul Musalli, sambungan muka surat 57 versi Rumi 57, dengan tajuk yang diberikan sunat-sunat patut dikerjakan sesudah solat. Yang ni dalam Jawi tidak ada lah. Dalam Jawi dia tidak ada kepala-kepala tajuk macam ni. Dia straight saja. Ni sudah dirumikan dan diletak tajuk-tajuk untuk memudahkan kita nak menyemak semula. Baik, sunat-sunat yang patut dikerjakan, yang patut dilakukan sesudah solat. Kita dah selesai sunat-sunat ketika dalam solat, sunat-sunat sebelum solat, dan kita masuk pada malam ini yang terakhir. Ada 3 jenis sunat: sebelum, dalam dan selepas. Sunat-sunat yang patut kita kerjakan sesudah kita solat. Baik, susunan yang diletakkan oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dia letak susunan macam tu lah. Macam ada dalam kitab yang kita duk baca tu susunan lain. Yang imam kita baca mula dengan istighfar, lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma ajirna minan nar, kemudian baca Fatihah, kemudian baca wa ilahukum, kemudian baca ayat kursi. Yang tu ulama-ulama kita Nusantara susun macam tu. Had dalam kitab Mundiah dia letak tidak ikut susunan macam kita baca. Sebab wirid ini namakan zikir-zikir ataupun wirid-wirid yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga yang ulama kita letak tidak ada nas. Tidak ada nas daripada Nabi, cuma ulama-ulama kita letak berdasarkan nas yang umum.
Jadi Nabi bukan baca semua macam kita baca. Jangan kita sangka Nabi baca macam tu imam kita baca. Ada kalau dia baca banyak, ada kalau dia baca sikit, dan dia baca tak ikut susunan macam kita baca. Yang kita duk baca lah disusun oleh ulama-ulama Nusantara kita, ulama Fatani, ulama Indonesia, ulama Malaysia sendiri susun. Ini nama dia Nusantara. Susun bagi memudahkan kita baca, berpandukan nas-nas yang warid daripada Nabi Muhammad SAW dan juga yang diletak oleh ulama sendiri tanpa nas yang warid daripada Nabi yang Nabi baca lepas solat, tapi ada nas yang umum bukan untuk selepas solat, diletakkan juga sebagai wirid untuk kita baca. Ini kena faham. Sebab tu lain padang, lain belalang. Kalau tuan-tuan pergi tempat lain mungkin dia baca macam lain. Kalau pergi Mekah tak bunyi baca tu. Pergi Mesir lain dia baca dia tidak sama. Sebab kita lah duk baca ialah yang famous, yang masyhur, yang diamalkan di Malaysia ataupun di Nusantara ni. Kena faham. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi zikir-zikir ataupun amalan-amalan sunat yang kita buat selepas solat ini, sama ada kita solat seorang diri, sunat juga kita baca, sama ada kita jadi makmum, sama ada kita jadi imam. Sunat kita baca amalan-amalan ini yang dinamakan wirid. Tetapi imam dan juga makmum tidak terikat. Kita mengikut imam apabila dia memulakan Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu kita mula ikut imam sehingga dia memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka terputuslah kita dengan dia. Habis dah. Mula dengan Allahu Akbar, habis dengan Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Kita tak ada kaitan dah dengan dia. Dia wirid, kita nak ikut boleh. Dia wirid, kita nak wirid laju, lebih laju daripada dia boleh. Kita tidak ada ikatan. Tak macam solat. Solat tak boleh sebab kita ikut dia. Dia takbir, kita takbir. Dia rukuk, kita rukuk. Dia iktidal, kita iktidal. Dia sujud, kita sujud. Tu terikat. Tu nama dia imam dan makmum terikat. Lepas dia bagi salam, tidak ada ikatan lagi dah. Sama ada kita nak ikut dia wirid ataupun kita nak wirid sendiri, sama ada kita nak aminkan doa dia ataupun kita nak baca doa sendiri ataupun kita nak block, no problem. You know? Understand? Jangan kata kena ikut, wajib. Mana wajib ikut? Terpulang pada kita. Ikut lagi elok, lagi molek. Kita ada masa ikut tu imam wirid. Kalau kita nak cepat, kita wirid sendiri, kita baca doa sendiri, bolehlah kita solat sunat ba'd dia. Lepas tu kita pergilah nak pergi mana yang hajat kita. Jadi kena ingat, tidak wajib kita ikut dia. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Dan amalan-amalan dan zikir-zikir ini dinamakan wirid. Apa makna wirid? Warada yaridu wirdan. Wirid ini kalimah warada, datang. Benda yang datang kemudian pergi, datang balik, datang ni selalu diulang. Maka disebut wirid dalam bahasa Arab. Kita lepas solat baca hak ni, lepas solat baca hak ni, lepas solat baca hak ni, setiap kali lepas solat hak ni lah kita baca, maka nama dia wirid. Sebab dia datang setiap kali lepas solat kita baca, lepas kali solat kita baca. Itulah wirid dalam bahasa Arabnya. Setiap kalimah yang kita ulang maka namanya wirid. Bukan kata lepas solat aja, lepas asar kita baca maksurat contoh, nanti lepas subuh kita baca maksurat, itu juga dinamakan wirid. Sebab setiap kali lepas solat asar dan subuh kita baca, maka bila kita buat ulang benda yang sama, nama dia wirid. You understand? Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, kita tengok. Dia tidak ikut susunan. Dia sebut ikut apa dia nak sebut saja. Nombor 1, Nabi SAW apabila selesai salat, makna selesai salat, selepas dia bagi salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itulah nama dia selesai salat. Beliau menyapu kepala dengan tangan kanan.
ambil tangan kanan, sapu daripada kepala sampai muka. Menyapu kepala dengan tangan kanan dan dia membaca Bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya Allah, Allahumma ya Allah, azhib anni, hilangkanlah segala kesusahan daripadaku, wal hazan, dan juga keduka citaan. Alham ialah duka cita yang akan datang, keduka citaan yang akan datang. Mana kita duk fikir benda akan berlaku, kita fikir kita ni ada penyakit ni bila nak mati, tu kesedihan. Fikir isteri kita sakit, jadi macam mana nak buat ke depan, hak fikir ke depan, itu nama dia alham. Al-hazan, duka cita yang sudah berlaku, bini kita dah mati dah, sedih tak? Alhamdulillah. Laki kita mati sedih, pak kita mati sedih, tu nama dia al-hazan. Dua-dua ni Nabi minta, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minta duka cita yang akan benar akan berlaku, rasa bimbang dan benar akan berlaku, dan juga duka cita dengan benar yang telah berlaku. Jadi orang Islam sepatutnya tidak bimbang dengan perkara akan berlaku. Jangan bimbang. Apa nak jadi ni COVID-19 bila nak habis? Orang Islam minta doa dengan Allah, jangan bimbang. Sebab tu saya baca lah ni selalu, Allahumma inna na'udzubika minal ham. Sebab kita sekarang ham ni, duk fikir bila nak habis ni, setahun dah ni, bila nak habis, dah habis datang semula, jadi wirid pula. Jangan bimbang benda macam tu. Nah, Nabi minta berlindung, jangan bimbang. Kalau kita bimbang, dia akan ada penyakit. Penyakit paling cepat darah tinggi, betul tak? Jangan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kita banyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita kena jagalah apa-apa yang disebut oleh pakar-pakar kesihatan, hak kita nak buat lah tu, pakailah kita pamper pula, bukan pamper. Pelitup separuh muka, nah, duduk jarak, buat dulu. Kenduri lah, tapi buat juga. Jangan duduk apa. La ilaha illallah. Kita masih fikir pipi. Nah, jaga. Kita jenis tak jaga ni lah payah. Ni musim kenduri banyak ni. Hati-hatilah. Kita duk fikir nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi, lari wah dadu. Cing tak pi. Dah habis telefon, Assalamualaikum, minta maaf terlupa. Dia tak mau pi pun. Sebab dia tahu dah pi nanti bukan ada SOP pun. Nah, tak jaga, tuan-tuan. Kita merasakan kita tak ada kes dah. Okey, jangan. Nah, kita masih belum menang. Pernah dengar kalimah tu? Kita masih belum menang. Walaupun di Kedah hampir-hampir menang, kod lain masih lagi ada. Takut hak sana dia lompat main, jadi pula. Nah, jadi kena doa, kemudian kita kena jagalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan benda tu datang semula. Jangan ada ham, jangan ada. Ataupun al-hazan, mungkin bini kita dah mati kena COVID-19, ayah kita dah mati, jangan ada hazan di situ. Nah, Nabi doa hinggalah lepas solat. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, cumanya betul ke hadis ni? Itu masalah. Sebab ada orang kata bid'ah ni sapu-sapu gini. Dia mari mula kok tu dah. Nah, jadi tuan-tuan, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani sebut dalam kitab ini, Munyatul Musalli. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar. Nah, dan Imam Asy-Syaukani juga sebut. Tetapi sebutan imam-imam ini bukanlah artinya hadis mengenai bacaan zikir ini sahih. Hadis dia memang dhaif. Hadis tentang Nabi sapu muka dengan tangan kanan ni memang dhaif, tidak ada yang sahih. Cuma sekadar untuk fadail a'mal. Sebab itu kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i pun ada kitab yang sebut sunat, ada kitab tak sebut langsung bab ni. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama-ulama Syafi'iyah ini menyebut kata sunat, dan ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah juga tak sebut langsung bab ni. Jadi benar ni benar yang untuk fadail a'mal sahaja. Hadis dia dhaif, terpulang pada kita. Kita nak buat tak buat, jangan duk gaduh saja. Siapa pesan jangan bergaduh. Nah,
Kalau kita nak kata tak buat, tak payah buat. Kalau nak buat, ada juga pegangan walaupun dhaif, nama dia fadhail a'mal, sebagai satu kelebihan beramal. Tapi kita tak boleh yakin dia itu datang daripada Nabi sebab hadis dia dhaif. Itu je. Nak buat. Itu satu. Ini tujuan mengaji. Tujuan mengaji nak bagi tak gaduh. Bila kita sama-sama faham, kita faham, hak puak-puak ni pun faham, maka sama-sama tak gaduh. Nak buat, ikutlah fadhail amal. Aku tak nak buat sebab hadis tu dhaif, terpulang. Maka dia akan jadi harmoni. Orang ada ilmu dia takkan gaduh, dia harmoni je. Ulama-ulama fiqh bukan gaduh pun. Mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi bukan gaduh pun. Bercanggah pendapat tapi tak pernah gaduh. Sebab apa? Sebab ilmu itulah yang menyebabkan kita tidak gaduh. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kena ambil tahulah. Kita ni duk baca saja selama ni, sekurang-kurang ambillah tahu ada hadis daripada Nabi ataupun tidak, hadis dia dhaif ataupun tidak, sekurang-kurang ada masa. Kita bukan tak ada masa langsung, ada juga masa, maka kita ambil juga sedikit ilmu. Tapi jangan abaikan fardu ain. Yang ni bukan fardu ain, fardu kifayah ataupun sunat. Imam Ghazali pesan, dahulukan fardu ain. Bila kamu ada masa, dahulukan fardu ain. Bila kamu dah belajar ilmu fardu ain, masih ada masa, maka kamu bolehlah mula menyemak khilaf-khilaf ulama. Boleh tengok. Sekadar untuk kamu faham dan kamu tidak bergaduh antara satu sama lain bila orang lain buat benda hak kamu tak buat. Macam tu. Itu pesan Imam Al-Ghazali. Jangan duk bincang bab khilaf tak berhenti, hak fardu ain tinggal, jangan. Fardu ain tu nombor satu. Bab khilaf ni selepas daripada itu. Baik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nombor dua. Kemudian dibaca 10 kali selepas solat subuh dan maghrib. Apa dia baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni nombor dua, bukan hak urutan kita. Nombor dua dalam kitab. Hak kita buat hak pertama istighfar, hak kedua buah hak ni. Bukan kata hak nombor satu hak siapa muka dak. Tu saya sebut dia bukan urutan hak kita buat. Baik, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok 54 kat bawah tu, dia punya footnote itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawah maksudnya dia bagi maksud saja, dia tak bagi hadis. Sesiapa yang membaca sebelum pulang dan mengangkat kakinya dari solat maghrib dan subuh, dia fokus kepada solat maghrib dan subuh, artinya selepas solat maghrib dan selepas solat subuh. Dia baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Hadis sebut 10 kali. Allah akan menuliskan baginya setiap satu dengan 10 kebaikan. Itu dia punya fadilat. Allah akan tulis bagi kita hak baca 10 kali ini 10 pahala kebaikan dan menghapuskan darinya 10 keburukan. Tulis 10 kebajikan pahala dan menghapuskan 10 kejahatan ataupun dosa-dosa kecil. Dan mengangkat 10 darjat. Sebab tu kena baca 10 ni. Memberi 10 pahala, menghapuskan 10 dosa dan mengangkat 10 darjat. Yang memeliharakannya dari setiap yang dibenci, dari syaitan yang terkutuk. Diriwayatkannya oleh 7 orang sahabat Nabi. Hadis ni hadis yang sahih lah. Sahabat Rasulullah SAW, iaitu Muaz bin Jabal, Abu Zar Al-Ghifari, Abu Ayyub, Abu Darda, Ammarah bin Syabib As-Sibai, Ummi Salamah dan Abdurrahman bin Ghanam radhiyallahu anhum, dengan pelbagai tarik. Jadi dia punya sanad yang berbagai. Diriwayatkannya oleh Ahmad dan ditahsinkannya oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kita, dia ada lagi sebenarnya penambahan tu. Diberi pahala, dia tak tulis sini. Dia dot. Dia ada tambahan dia. Diberi pahala membebaskan 4 orang hamba.
pahala membebaskan 4 orang hamba. Hamba ingat murah, hamba apa ringgit seorang? Ha? Apa dia? Kasim Baba tu beli Mardina tu berapa ribu dinar? 1,001. Mahal. Dia naik tambah satu-satu lah. Dia masa duk bida tu dia tambah satu lah kali puak-puak cari doa apa. Boleh dia 1,000 berapa jat? 1,001. Mahal lah hamba. Bukan seorang hamba, 4. Jadi siapa tak baca 10, tu imam hak baca 3 je. Ni untuk selepas maghrib dan subuh. Dia baca 3, dia baca 5, dia baca 7, tak dapat pahala ni. Tak dapat pahala, dapat pahala lain lah, pahala baca lah. Pahala hak Nabi sebut tak dapat. Sebab tu ulama pesan lepas maghrib dan subuh, sebab hadis ni berkaitan maghrib subuh. Lepas maghrib subuh jangan baca 3, jangan baca 5, jangan baca 7, baca 10. Tak kira lah tu imam ke kita sendiri di rumah solat, tak kira. 10 baru kita dapat kelebihan hak dia sebut. Kalau kita baca kurang daripada 10, maka tak dapatlah kelebihan ini, dia dapat kelebihan pahala baca saja. Sebab tu nak di imam kita kena tahulah benda-benda macam ni, fadilat macam ni. Tuan-tuan tapi dah muslimat yang dirahmati, lepas solat lain tak apa. Lepas solat zuhur ke atau Jumaat, macam hari ni Jumaat dia sama dengan zuhur. Lepas solat asar ke, lepas solat isyak ke, tak apa. Nak baca 3 ke 5, 10 terpulang, tak baca langsung pun tak apa, tak ada hal. Nah, yang fokus ba'dal maghrib was subh. Selepas maghrib, selepas solat maghrib hak tadi ni, dan selepas esok ni. Isyak tadi tak baca pun tak apa, baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Nah, esok nu subuh lepas dia 10 lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi budak-budak hafiz 30 juzuk bagi dia imam, dia hantar 3 maghrib. Tu saya kata mereka tidak faqih. Dia hafal Quran tapi bab-bab ni dia tidak faqih. Jadi nak ikut dia jadi serba salah kita. Nah, sebab tu saya pesan ngaji tahfiz, ngaji fiqh. Ngaji tahfiz, ngaji fiqh sekurang-kurang bab solat jemaah, sebab kamu bila hafiz Quran, kamu wajib dah jadi imam. Balik kampung tengok kamu, balik dah mat sila mat sujud sejadah kali tu. Tu imam mesti suruhnya. Lepas tu kita wirid nanti tak ikut sunnah. Menampakkan kita tidak faqih dalam bab solat ni. Nah, jadi imam kena ngaji sekurang-kurang bab ni lah, bab solat jemaah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ni mai tolak RNR. Tengok janggut tolak. Janggut. Tok Gu Jackie Chan pun ada janggut tu. Ya janggut tolak. Hak Sulu Ajin duduk belakang. Sulu Ajin tu 30 juzuk faqih. Hak bukan serban tak faqih pun naik. Solat apa dia? Solat subuh di airport. Solat subuh Jumaat, dia hentam sejadah tu. Flight nak terbang tu. Dia hentam sejadah dengan al-insan, pening kepala la ilaha illallah. Dia sejadah pagi subuh ni untuk masjid biasa aja. Kalau kita dalam musafir tak payahlah. Nu flight nak terbang dah nu. Solat hentam sujud sejadah, Allah Rabbi. Baca kuliah Allah sudah di airport. Yang duk belagak panjang nak tunjuk hafiz, baca Baqarah. Kuliah Allah sudah lah Pak Long. Nah, tak payah duk tunjuk hafiz. Yang tu je, memudahkan orang. Nanti orang solat bukan ramai boleh solat. Boleh dalam 5-16. Keluar masuk hak lain pula. Jenuh tunggu baca Baqarah ni satu muka. Nah, dia kena tu nama dia kena faqih. Itulah faqih. Mengetahui hal ehwal agama, lebih-lebih lagi bab solat. Macam mana kita nak buat? Nah, bukan suruh kita baca sejadah di airport dan di bus stop. Orang lain banyak lagi nak solat. Kita ambil masa panjang, nanti orang lain tak boleh solat dalam surau yang hanya boleh tampung berapa orang saja. Ini nama dia faqih. Ada ilmu dalam agama. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, yang ni nama apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Orang panggil tahlil. Tahlil panjang. Tahlil pendek, la ilaha illallah. Itu tahlil yang paling pendek. Nak bagi panjang tambah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu,
yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni nama dia tahlil panjang. Tahlil makna apa tahlil? Tasbih kita tahu. Tasbih artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kekurangan. Kita kata subhanallah, maha suci Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebarang kecacatan, dia maha sempurna. Tu tasbih. Takbir kita kata Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tu Allahu Akbar. Tahlil makna apa? Halla yuhallilu tahlilan. Bahasa Arab dia halla yuhallilu tahlilan. Nah. Baik, halla yuhallilu tahlilan artinya dia mengangkat sedikit suara ataupun menyembunyikannya dan mengatakan la ilaha illallah sebagai satu orang panggil kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Arab dia tak kata Allahu Akbar. La ilaha illallah dia kata gitu. Dia dengar syekh baca Quran sedap. Nah, habis baca la ilaha illallah, pernah dengar? Itu tahlil. Dia sama ada mengangkat suara ataupun memperlahankan suara untuk nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu yang berlaku. Dia sebut la ilaha illallah. Sepak kayu la ilaha illallah. Kalimah halla yuhallilu tahlilan artinya mengangkat suara memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah la ilaha illallah. Itu tahlil. Baik, jadi lepas ni kalau tuan rumah nak buat tahlil, kita sebut tahlil lepas mati. Malam pertama apa dia? Malam pertama bihun goreng. Malam kedua mi goreng. Malam ketiga kotiau goreng. Malam keempat nasi lemak. Malam kelima baca nasi ayam. Malam keenam nasi orang panggil hujan panas. Malam tujuh biryani gam. Nah, itu nama dia tahlil. Tahlil kita baca mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah tahlil. Jadi khalifah tahlil tanya tuan rumah nak tahlil pendek ke panjang? Tanya dia. Dia kata panjang tak apa. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Tu dia tu rumah kata bila nak boleh makan. Dia tak tahu tahlil panjang tu tahlil panjang. Tahlil pendek la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu tahlil pendek. Sebab kita faham tahlil nuhat ringkas. Habis ayat kursi masuk terus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tu bukan tahlil. Tahlil la ilaha illallah pendek panjang macam ni ya. Pendek la ilaha illallah, panjang ni sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tahlil. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benar disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, full stop. Sempurna dah tahlil. Tapi kita nak puji dia lagi, kita tambah sifat-sifat yang kesempurnaan Allah. Kita tambah lagi wahdahu la syarikalah, dia maha esa, tidak ada sekutu baginya. Kita tambah lagi lahul mulku, dia mempunyai segala kekuasaan. Walahul hamdu, dia tambah lagi dia mempunyai segala kepujian. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Makna kita tambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam tahlil ini. Sebab itulah pahala dia besar, seperti kita membebaskan 4 orang hamba adli. Nah, baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Habis nombor 2. Nombor 3 ikut susunan kitab Munyatul Musalli. Kemudian dibaca 55 kat bawah kita tengok nah. Astaghfirullahal azim 3 kali. Baik, 55 tengok kat bawah. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud berkata,
tiada berkata seseorang astaghfirullahal azim astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka tidak ada balasan bagi orang yang kata astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Tidak ada balasan bagi dia melainkan diampunkan baginya walaupun ia lari dari medan perang. Lari dari medan perang ni dosa besar. Lari dari medan perang dosa besar. Tapi bila istighfar pada Allah Subhanahu wa taala 3 kali walaupun dia lari daripada medan perang, maka diampunkan bagi dia. Hadis ini ada beberapa syahid, adalah sanak-sanak dia. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Hadis ni umum. Bukan kata lepas solat hadis ni. Hadis ni dia bawa ni bukan ni hadis daripada penterjemah ni. Dia bawa ni hadis umum. Hadis berkaitan Nabi baca istighfar selepas solat, hadis lain. Hadis lain. Dia patut bawa hadis ni, bukan hadis ni. Hadis ni umum. Baik, hadis diceritakan oleh tak silap Anas bin Malik. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa min salatihi istaghfara salasa. Sorry, hadis Sauban. Hadis bukan Anas, Sauban. Riwayat Imam Muslim. Nabi ni bila selesai daripada solat, lepas dia assalamualaikum warahmatullahi tu, istaghfara, Nabi beristighfar. Istaghfarallah, Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala salasan, 3 kali. Maka hak elok kita istighfar 3 kali lah. Hak eloknya sebab dos yang Nabi bagi 3. Jadi hak ikut dos Nabi. Dia kata 3, 3. Dia kata 4, 5, 5. Biasa ganjil. Dia kata 7, 7. Kalau ada riwayat kata 3, 5, tak apa, kita ambil mana-mana pun. 3 pun boleh, 5 pun boleh, 7 pun boleh, ambil mana-mana pun. Macam Allahumma ajirni minan nar tu ada banyak riwayat. Ada kata 3, ada kata 5, ada kata 7, terpulang. Hadis ni 3. Tak ada hadis lain pun kata 5, 6, 7. Buat 3 elok, ikut sunnah. Lebih boleh tapi khilafus sunnah. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, perhati molek hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalatha. Nabi sekurang-kuranglah Nabi bila dia habis solat dia istighfar 3 kali. Itu saja. Istighfar kepada Allah 3 kali. Macam tu. Istighfar macam mana tak sebut. Istighfar hak Nabi sebut tu tidak disebut dalam hadis ni. Dia cuma cerita Nabi istighfar kepada Allah 3 kali. Macam mana lafaz tak sebut. Bila tak sebut dia jadi umum. Bila umum terpulang pada kita. Kita nak kata paling pendek astaghfirullah, paling pendek. Kalau astaghfir tak boleh. Aku minta ampun dengan siapa? Dengan Allah, sebut Allah lah. Astaghfirullah 3 kali. Hak tu paling pendek. Tapi yang masyhur kita berpandukan hadis ni, hak umum ni, hak Malaysia buatlah. Di Malaysia istighfar kita hak masyhur kita buat selepas daripada solat, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, berpandukan hadis Abdullah ibnu Mas'ud yang kat bawah tu. Tapi kena ingat Nabi tak diceritakan lafaz macam ni, dia istighfar sahaja, maka bolehlah pendek panjang. Tapi nak paling sempurna hak ni lah kita nak buat, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gaduh pula, huwal hayyu ka huwal hayya, gaduh dah. Dia tak boleh huwal hayyu, kena baca huwal hayya. Nampak dah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita menyemak hadis-hadis tentang istighfar ini, majoriti hadis datang man qala
Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tengoklah Sunan Tirmizi, tengoklah Sunan Abu Daud. Al hayyu. Tapi ada juga hadis yang warid dengan al hayya dalam Abu Daud. As-Suyuti ada warid ni hadis tu datanglah bentuk huwal hayya, huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Tapi majoriti hadis huwal hayyu. Ada beberapa hadis huwal hayya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, benda ni tak perlu gaduh, dua-dua boleh baca. Ulama-ulama pondok dah putus lama, dua-dua boleh baca. Huwal hayyu boleh, huwal hayya boleh, tapi hak paling banyak hayyu. Sebab tu saya lah ni buat macam mana? Istighfar saya lah ni, kalau tuan-tuan perhati, saya buatkan istighfar 3 kali. 2 pertama huwal hayyu, 1 yang ketiga huwal hayya. Kalau tuan-tuan perhati, saya buat. Sebab saya nak bagi tahu dua-dua tu boleh baca. Itu dari segi hadis yang warid. Ada yang datang huwal hayyu, ada datang huwal hayya. Bahasa Arab no problem. Saya bahasa Arab, tuan-tuan. Saya lughah Arabiah. Nah, bahasa Arab no problem. Kalau kita baca huwal hayyu, boleh tak sebut bahasa Arab sikit? Boleh no? Makna kita mengi'rab, i'rab ni kita letakkan dia jadi apa? Nak baca lagu mana? Nah, kalau kita baca al-hayyu, kita meletakkan dia jadi badal kepada huwa. Jangan keren lah. Lepas tu mengaji nahu, dah tak mengaji nahu habis tak tahu apa. Dia badal kepada huwa. Huwa tu tempat dia rafa'. Rafa' ni kalau isim mufrad, al-hayyu lah dengan dhammah. Kalau jamak dengan waw, al-muslimun, mun waw tu. Ini minta maaf. Kena cerita juga sebab dia kata tak boleh. Boleh. Al-hayyu jadi badal atau ataf bayan kepada huwa hak sebelum dia. Huwa al-hayyu. Huwa tu tempat dia dhammah lah, marfu'. Maka baca al-hayyu. Kalau kita baca al-hayya, dia pergi ke depan tu, astaghfirullah ha. Astaghfirullah ha. Ha tu fathah, maka al-hayya pi ke belakang sana. Ikut Allah al-hayya. Kaedah nahu, kalau kita nak ikut ni badal ada, atau bayan ada, naat ada. Nak ikut hak jauh dengan hak sebelah, lebih afdal hak sebelah. Allah, kalimah Allah duduk sini, al-hayya pergi sini, astaghfirullah ha duduk sini, huwa duduk sebelah dia, pi sini dengan pi jauh, mana bagus? Esok kenduri dekat rumah tu, baling tu nak pergi mana? Kat rumah lah, baling jauh. Nampak? Nah, dua-dua ada alasan. Hadis pun ada warid dua-dua, bahasa Arab pun boleh buat dua-dua. So, apa masalah? Apa masalah sampai bergaduh tu imam baca marah? Tak, imam tak boleh baca huwal hayyu, kena baca huwal hayya. Bergaduh tu imam. Sebab itulah saya buat satu yang baru pula lah. Dulu hayyu semua saya baca. Nah, lah jadi macam ni, saya baca huwal hayyu 2 kali, huwal hayya hak akhir. Nak cerita, ulama-ulama kita sudah bincang dan putus, benda tu dah muktamad. Janganlah bawa semula nak jadi bergaduh semula. No. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu bacaan. Kenapa Nabi istighfar? Dia kan buat dosa. Solat pula, solat berdosa kah? Solat berdosa kah? Zina berdosa. Minum arak berdosa. Main judi berdosa. Lepas tikan nama ekor, astaghfirullahalazim, patutlah juga. Patutlah tu, memang wajib pun. Lepas minum arak, istighfar, memang patut. Lepas solat, istighfar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, nak cerita, walaupun kita solat, di dalam solat itu mungkin kita buat salah. Mungkin rukuk tak betul, sujud tak betul, takbir tak betul, baca Fatihah tak betul, mungkin. Ataupun hati kita duk marah ke Tok Imam. Tok Imam ni baca panjang-panjang. Lepas pergi salam, astaghfirullahalazim, silap aku tadi. Marah Tok Imam. Rupanya nak jadi pak mentua. Allah tu istighfar walaupun solat. Nah, dalam tu mungkin kita buat salah. Sebab tu Nabi ajar walaupun kita solat, istighfar selepas daripadanya. Itu satu. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Nabi
Nabi kata, ya ayyuhan nas istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi fa inni atubu ilallahi fi yaumin aksara min sab'ina marrah. Wahai manusia, istighfarlah kamu, minta ampunlah kamu dengan Tuhan kamu, dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya aku, kata Nabi, fa inni, sesungguhnya aku, astaghfiru, aku minta ampun dengan Allah, fil yaum, dalam satu hari, aksara, lebih daripada sab'ina marrah, 70 kali. Wa fi riwayatin ukhra mi'ah marrah, 100 kali. Makna Nabi istighfar, kata ulama, ikut dua riwayat ni, antara 70 ke 100 sehari. Nabi hak maksum, tidak ada dosa. Nah, tidak ada dosa, istighfar 70 ke 100. Kita hak maksum, kita bukan maksum, maksum. Berapa kali cikgu? Tak ada kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cium. Sekali pun tak. Hebat. Ahli syurga kan. Tak ada dosa. Hebat pada Nabi. Nabi tak ada dosa pun istighfar 70 ke 100. Dia hak banyak dosa sekali pun tak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bukan kata buat sekaligus. Tak apa, lepas solat kita buat 3 kali. 3 kali 5, 15 dah. Hak lebih-lebih lagi kita buat sambil-sambil bawa kereta, buat 10. Sambil-sambil turun kereta 10. Lagi berapa dah? 15, 100 tolak 15 apa? Apa? Hantar haji minta-minti 85. Nah, takkan tak boleh buat tambah lagi 85. Hak lepas solat kita buat istighfar 3 kali. 3 kali 5, 15. Tambah tu sikit-sikit 10 ni 10 dapat 100. 1000 pun boleh. Cuba buat astagfirullah. Pendek ke dah? Ayah panjang-panjang macam ni. Pendek. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Cuba buat 10 minit. Tak sampai 10 minit. 100. Nah, mudah. Terlalu mudah. Istighfar. Seorang sahabat datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya mencium seorang wanita yang bukan mahram saya. Saya cium dia, saya berseronok dengan dia, tempat yang tidak ada orang. Khalwatlah khalwat. Jadi dia rasa menyesal, pergi jumpa Nabi. Nah, pergi jumpa Nabi. Nabi kata, hang duk cerita kat aku apa? Dosa-dosa hak dibuat jangan cerita kat orang. Tutuplah dosa kamu, mudah-mudahan Allah menutupnya. Yang duk cerita kat orang dosa. Dosa kita, dosa orang lagilah. Duk bongkar dosa orang. Lagi tak boleh. Hak kita pun jangan cerita kat orang. Bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa orang lain jangan kita duk viral pula. Lagilah teruk. Nah, Nabi kata turun ayat apa dia, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan, bila kita buat amalan-amalan kebaikan, al-hasanat yuzhibnas sayyi'at, dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Cium perempuan, peluk perempuan termasuk dosa kecil. Dan yang paling elok istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itulah al-hasanat yuzhibnas sayyi'at. Bila kita buat dosa kecil, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar. Dia akan menghapuskan dosa itu. Nah, kita tertengok tak apa. Sambil-sambil bawa kereta, lampu merah. Bila lampu merah, kita tengah-tengah lane. Ada sini satu lane, sini satu lane, 3 lane. Kita pun tertengok, amai, comel. Tingkat dia buka pula. Rambut berkilat. Oh, comel. Tarik cepat-cepat. Pandangan pertama tak berdosa. Itu rezeki, kata Nabi. Pergi tengok pula. Astaghfirullah. Ha, itu. Macam itulah setiap kali
buat dosa, astaghfirullah, dia akan menyuci. Tapi jangan banyak kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Lah kali, alhamdulillah. Dia macam kita gini lah, kita ambil, kita terkena najis, tahi lembu terkena tu, macam mana kita pun basuh lah. Lepas tu pergi celak balik, basuh mula. Lepas tu pergi celak balik, basuh mula. Cerdik ke tak? Tanya rambutan. Gitu. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ila akhir ayat. Surah Nuh kata, aku berkata kepada kaum aku, kamu istighfarlah kamu, minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara, dia Maha Pengampun. Apa kelebihan istighfar? Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan kepada kamu, hujan yang begitu banyak. Makna kalau kemarau, banyakkan istighfar. Sebab itu solat istisqa, dia istighfar. Sebelum khutbah Jumaat, tak ada masalah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Itu khutbah Jumaat. Kalau khutbah raya, Aidilfitri, Aidiladha, dia sunat baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebelum khutbah pertama 9 kali. Sebelum khutbah kedua 7 kali. Sunat. Tak baca pun sah, sunat. Solat sunat istisqa ada khutbah juga, tapi tak sunat baca Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 97. Sebab istighfar dia punya fadilat, dia kelebihan dia akan menurunkan hujan. Allah akan turunkan hujan yang banyak. Istighfar. Kalau kemarau, banyakkan istighfar kepada Allah. Sikit-sikit astaghfirullahalazim. Sebab banyak dosa lah Allah bagi kemarau panjang. Maka kita istighfar, insya-Allah dia terima taubat, hujan akan turun. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyakkan anak-anak dan harta. Siapa mandu, baca istighfar banyak-banyak. Nikah sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, habuk pun tak ada. Anak seorang tak dapat. Suami duk gelisah umur 50 ni, dah dalam nikah umur 40, lah umur 50, 10 tahun, anak seorang pun tak ada. Dia kiri kanan nak nikah lagi. Tu lah. Dah anak tak ada, kita nak zuriat. Sebab apa? Sebab Nabi sebut bila kita mati, terputus segala amalan kecuali 3. Di antara 3 tu anak yang soleh yang mendoakan kita. Dah kita tak ada anak, nak doa, siapa nak doa? Harap abang kita ada, adik kita ada. Kita pun kalau pergi ziarah kubur, sempat hak ayah kita lah. Hak adik-beradik tak sempat dah. Tu hari raya tu, pihak ayah dengan mak lah. Hak abang-abang ni kita pun tak sempat pergi dah. Anak-anak dia ada duk pergi. Anak akan pergi kubur bak dengan ayah. Dah kita tak ada anak, siapa nak pergi kubur kita nanti? Pacar. Siapa nak pergi kubur? Pacar. Baik. Dah tak ada anak, nikah baru. Tuan-tuan. Tapi kalau nak cuba boleh istighfar. Nah, testimoni telah dibuat. Testimoni telah dibuat. Banyak orang yang mandul istighfar sehari 1000. Nah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Suami isteri 1000. Dia buat 6 bulan, hari-hari. Allah makbulkan dapat anak. Quran ni kata Allah akan bagi anak yang ramai. Istighfar. Buat 1000 dengan sikit 1000. Mana? Dia buat sampai 6 bulan dengan izin Allah lah. Allah tak izin tak jadi istighfar pun. Tapi dengan izin Allah, dia dapat anak selepas daripada itu. Lepas dia dapat anak, dia istighfar lagi, dapat anak pula nombor 2 dan nombor 3, 4, 5. Istighfar. Nah, usaha jumpa doktor, jangan pergi jumpa bomoh. Usaha jumpa doktor perubatan, tengok macam mana doktor tak ada apa-apa. Benih lelaki okey, benih perempuan okey,
maka kita cuba tengok istighfar. Sebab Quran kata Allah akan meramaikan anak dengan istighfar yang kamu buat. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ni kita bukan nak ngaji bab istighfar lepas solat. Kita nak beritahu kelebihan-kelebihan apa yang ada pada istighfar yang boleh kita buat. Itu kelebihan kita mengaji. Kalau saya baca apa yang Syekh ni tulis, Syekh ni saja dapat pahala, saya tak dapat. Sebab saya baca hak dia tulis. Maka bila dibaca, ustaz-ustaz membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama, kita menambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka ustaz itu akan dapat pahala, syekh ini akan dapat pahala, dua-dua akan dapat pahala. Sebab tu bila kita baca kitab, kita kena tambah ilmu yang memberi faedah untuk masyarakat awam. Itu cara baca kitab. Nah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. 8.41 cannot go, kita berhenti sini dulu. Tanda kita akan sambung yang keempat. Kemudian dibaca Allahumma anta salam tu, kita sambung bila? Cikgu bila cikgu sambung? Tahun depan insya-Allah. Tahun depan. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya tak jawab sebab lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.